Hello, apa kabar pelajar semua? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Cikgu Jenny dan pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Tajuk pembelajaran pada hari ini adalah hidangan dessert bagi sajian timur dan barat. Dan tumpuan topik kita hari ini ialah perancangan menu dan pemilihan resepi. Kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan membaca standard pembelajaran. Yang pertama, merancang menu dan memilih resepi dessert sajian timur dan barat. Kedua, menyediakan mise en place berdasarkan menu yang telah ditentukan. Ketiga, memasak hidangan dessert dengan peralatan yang betul. Keempat, menghias dan menghidang dessert menggunakan peranggu meja yang betul. Kelima, menilai hidangan dessert berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Okey, kita masuk dalam topik perancangan menu dan pemilihan resepi. Okey, pertama sekali kita bincang tentang 5 langkah merancang menu hidangan dessert. Okey, jadi 5 langkah merancang menu hidangan dessert ini adalah sama seperti 5 langkah yang kita sudah belajar pada hidangan-hidangan yang lalu. Okey, ataupun hidangan yang lain. Jadi yang pertama ialah merancang menu hidangan dessert. Perancangan ini adalah berdasarkan tujuan sajian kita. Okey, sama ada sajian ini adalah sajian untuk meraihkan hari ulang tahun, meraihkan kejayaan tertentu ataupun meraihkan perayaan-perayaan yang tertentu. Yang kedua adalah memilih resepi hidangan dessert. Yang ketiga, menyenaraikan alatan dan bahan bagi menyediakan hidangan dessert supaya semasa kita memasak, aktiviti memasak dapat dijalankan dengan lancar sekali. Yang keempat ialah membuat pengiraan kos hidangan dessert. Jadi kos-kos yang terlibat adalah kos bahan mentah, kos bahan kering, kos bahan basah. Kemudian kos yang terlibat lagi ialah kos bahan, kos sampingan dan kemudian kita akan mengira kos sajian keseluruhan hidangan kita. Okey, hidangan pelajar. Okey. Dan yang kelima ialah memasak, menghias dan menghidang hidangan dessert mengikut resepi. Okey, jadi ini adalah 5 langkah merancang menu hidangan dessert. Seterusnya ialah mise en place bagi penyediaan dessert. Okey, jadi yang pertama sekali ialah kenal pasti resepi dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, sediakan bahan-bahan utama bagi penyediaan dessert. Ketiga, timbang dan sukat bahan dengan tepat. Keempat, sediakan inti lebih awal mengikut keperluan resepi. Yang kelima, bakar bahan-bahan seperti kacang mengikut keperluan resepi. Yang keenam, rendam bahan makanan sekiranya perlu. Dan yang ketujuh, susun bahan-bahan dalam bekas yang sesuai. Jadi, semua ketujuh ini kelas adalah perkara-perkara yang perlu kita buat semasa menyediakan bahan-bahan untuk dessert ataupun semasa kita melakukan mise en place bagi penyediaan dessert. Okey, jadi sekarang kita akan bincangkan tentang beberapa resepi dessert. Okey, jadi yang pertama kita akan bincangkan tentang resepi sagu gula Melaka iaitu sajian timur. Okey, jadi ini adalah gambar raja untuk sagu gula Melaka. Okey, pertama sekali kita akan lihat bahan-bahan untuk sagu gula Melaka. Okey, 150 gram biji sagu, 1500 ml air, sedikit pewarna merah. Okey, untuk bahan santan, 1000 ml santan pekat, 100 ml air, 1 cangkap teh tepung beras, garam secukup rasa. Dan bahan-bahan sirap adalah terdiri daripada 100 gram gula Melaka, 50 ml air, 1 helai daun pandan. Okey, so ini adalah bahan-bahan sagu gula Melaka. Seterusnya adalah untuk cara memasak. Okey, yang pertama sekali rebuskan sagu. Letakkan sedikit pewarna merah ke dalam air mendidih hingga sagu jernih. Yang kedua, kacau supaya sagu tidak berketul. Selepas sagu masak, biarkan sagu dalam periuk bertutup selama 10 minit sebelum diangkat. Ketiga, bilas sagu dengan air mengalir sehingga kanjinya hilang. Toskan, sudukan ke dalam gelas syarbet. Okey, kamu tahu apa gelas syarbet? Okey, jadi tunjukkan ini adalah contoh gelas syarbet. Okey. Okey, setelah itu simpan di dalam peti sejuk. Okey.
keempat, satukan bahan sirap masak hingga mendidih. Seterusnya kelima, kemudian satukan bahan santan masak hingga mendidih. Okey, yang keenam pula, tuang bahan santan dan bahan sirap ke atas sagu serta hiaskan dengan potongan daun pandan. Okey. Jadi yang keempat ni, kalau kamu tengok dikatakan satukan bahan sirap, maksudnya semua bahan-bahan sirap itu kita satukan dan kita didihkan. Okey. Sama juga untuk yang kelima itu, semua bahan-bahan santan kita satukan dan kita didihkan. Okey. Okey, jadi kita tengok potong daun pandan, maksudnya kita gunakan daun pandan ini untuk dihiaskan ke atas sagu gula Melaka. Okey. Alright, jadi di sini adalah peralatan-peralatan yang diperlukan, iaitu 1 mangkuk, 1 periuk, 3 senduk, 4 gelas syarbet dan juga 1 pengetos. Okey, baiklah, ini adalah gambar resepi untuk sagu gula Melaka yang telah siap. Okey, ini adalah contoh. Okey, dan kalau kamu lihat ada di tepi ini adalah sirap gula Melaka. Okey, untuk dituangkan di atas sagu gula Melaka ini. Okey. Alright, jadi jadi seterusnya ialah kita lihat kriteria penilaian untuk sagu gula Melaka. Okey, jadi yang pertama kita lihat pada aspek warna. Jadi warna sagu Melaka merah dan menarik. Okey, yang kedua ialah tekstur. Teksturnya perlulah lembek, melekit dan luk sinar, dan dari aspek yang ketiga rasa adalah manis dan berlemak. Baiklah, resepi yang kita akan bincang seterusnya ialah resepi krem brulee, iaitu sejenis resepi daripada sajian barat. Okey, jadi ini adalah gambar raja krem brulee. Okey, pertama sekali ialah kita melihat kepada bahan-bahannya, iaitu terdiri daripada 200 ml susu segar, 200 ml whipping cream, 2 cancap teh esen vanila, 1/4 cawan gula halus, 2 biji kuning telur, 2 biji telur dan juga 100 gram gula kester. Cara memasak, pertama sekali ialah panaskan susu dan whipping cream hingga mendidih. Masukkan esen vanila, biarkan campuran dalam keadaan suam sebentar. Yang kedua, pukul telur, kuning telur dan gula halus. Jangan sampai berbuih. Masukkan adunan telur sedikit demi sedikit dalam adunan susu dan kacau sebati dan tapiskan. Ketiga, masukkan ke dalam ramekin. Okey, ramekin. Okey, kamu tahu apa ramekin ini? Okey, ini gambar raja yang cikgu tunjukkan. Ini adalah ramekin. Okey, yang kita gunakan untuk memasak resepi ini. Okey, kemudian susun ramekin dan loyang yang telah diisi dengan air panas atau water bath. Okey, jadi gambar raja ini, kalau kamu nampak ini, okey, disusun di atas loyang dan dituangkan air panas. So ini kita panggil kaedah water bath. Okey. Okey, yang seterusnya ialah bakar kira-kira 15 hingga 20 minit. Kemudian sejukkan kira-kira 1 jam sebelum disimpan dalam peti ais. Yang kelima, taburkan gula kester di atas krim brulee dan gunakan blowtorch dengan api yang sederhana hingga gula menjadi perang ataupun caramelized. Okay, so ini dia yang kita katakan blowtorch. Okay, kita gunakan blowtorch ini dan kita panaskan sedikit. Okay, gula ini agar dia menjadi sedikit coklat ataupun brown. Okey, sebagai hiasan lah. Okey, alright. So itu adalah kaedah yang kita gunakan dengan blowtorch. Okey, peralatan. Jadi terdapat 1 periuk, 1 senduk, 1 pengadun, 1 ketuhar, 1 penapis, 4 ramekin dan juga 1 blowtorch. Okey, jadi ini adalah untuk penilaian masakan resepi krim brulee. Okey, jadi aspek yang ada iaitu warna. Okey, warna masakan ini haruslah warna permukaan coklat keperang-perangan, tekstur lembut, rasanya manis dan juga berkrim.
Okey, resepi yang ketiga ini adalah resepi yang bernama green tea brownies. Resepi ini adalah sajian baru ataupun ciptaan baru. Okey. Jadi, kalau kamu lihat, okey, di sini terdapat bahan-bahan brownies. Okey, pertama bahan brownies 150 gram tepung naik sendiri diayak. Diayak perlu kelas supaya dia tidak bergentel. Okey, 1 biji telur, setengah camca teh garam, 1 camca besar serbuk matcha green tea diayak, 65 gram mentega dicairkan, 125 ml buttermilk, setengah camca besar pewarna hijau, setengah camca teh esen vanila, 125 gram gula caster, setengah camca teh cuka, setengah camca teh serbuk penaik. Okey, untuk bahan lapisan keju 125 gram krim keju, 100 gram gula icing, 1 biji telur dan setengah camca besar jus lemon. Okey, itu adalah bahan-bahan. Okey, sekarang kita lihat pula cara memasak. Yang pertama, pukul mentega yang telah dicairkan bersama gula caster. Okey, sehingga sebati. Okey, pukul sehingga sebati dan seterusnya masukkan telur dan pukul sehingga kembang. Okey. Seterusnya yang kedua, masukkan sebahagian tepung kek, serbuk matcha green tea dan garam yang telah diayak bersama. Yang ketiga, tambahkan buttermilk, pewarna hijau dan esen vanila. Keempat, masukkan sebahagian lagi tepung kek dan serbuk matcha green tea. Yang kelima, dalam mangkuk lain, campurkan cuka dengan serbuk penaik dengan segera tuang ke dalam adunan dan kaup balik. Okey, yang keenam, masukkan ke dalam loyang bersaiz 8 x 8 inci. Pastikan baking paper telah diletakkan di permukaan loyang sebelum menuang adunan. Ketepikan 2 sudu adunan kek untuk dibuat corak pada lapisan keju. Dan yang ketujuh, bakar dalam ketuhar pada suhu 180 darjah Celsius selama 25 minit. Okey. Yang ke-8 pula, bagi membuat lapisan keju, campurkan semua bahan, okey, dan putar sehingga berkrim. Ke-9, tuangkan di atas brownies yang telah dimasak dan ratakan. 10, isikan adunan brownies yang telah diasingkan ke dalam piping bag. Pipekan adunan secara melintang, lorekkan secara berulang-alik menggunakan lidi. 11, bakar semula selama 15 minit. Apabila sejuk, simpan dalam peti ais. Dan yang ke-12 ialah hiaskan dengan menabur serbuk green tea matcha. Okey, so itu adalah cara memasaknya. Okey, jadi peralatan yang perlu ada iaitu 1 loyang sebesar 8x8 inci, 1 pengadun, 1 ketuhar, 1 pengayak dan 1 mangkuk. Dan bagi perhatian untuk langkah keselamatan dan kebersihan, bersihkan meja kerja dan sinki selepas digunakan. Gunakanlah kain pemegang periuk atau sarung tangan yang kering untuk mengangkat peralatan memasak yang panas. Gunakan skewer yang bersih untuk memastikan kek telah masak dan juga bersihkan ketuhar yang telah digunakan. Okey, so aspek penilaian ada 4 di situ. Jadi kriteria dia adalah seperti berikut. Lapisan atas ditutupi krim keju, warna kehijau-hijauan, tekstur lembut dan padat, rasa manis dan of course ada rasa green tea di situ. Okey. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap para pelajar sudah memahami apa yang cikgu sudah sampaikan dan pelajar bolehlah mengulangi video ini untuk lebih memahami apa yang sudah cikgu sampaikan. Okey. Jangan lupa like dan subscribe channel cikgu untuk mendapatkan lagi video-video yang lebih menarik. Okey. So stay safe and stay healthy. Kita jumpa lagi di lain video. Okey. Bye.